Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ini antara pilihan saya ya, perbahasan belanjawan 2025 Malaysia Madani yang baik, berfakta dan juga menarik. Bukan saja memberikan kritikan kepada bajet ini, tapi juga memberikan cadangan apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki sahabat-sahabat semua, dan tidak tertinggal juga berkaitan dengan kawasan beliau ya. Dan inilah yang saya maksudkan ya, ahli parlimen standardnya yang begitu baik sekali ketimbang dengan standard ahli parlimen pembangkang yang tidak habis-habis berpolitik, tidak habis-habis menghasut, tidak habis-habis memainkan isu-isu populis dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk mendengar perbahasan ini. Adakah anda seirama atau tidak dengan saya sahabat semua? Jadi tanpa membuang masa, ayo kita sama-sama tonton video ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke atas pengumuman bajet 2025 yang bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat yang menumpukan kepada pembangunan realiti negara Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan bajet 2025 yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Saya juga mengucapkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan kerana telah mendengar rintihan saya sebagai ahli Parlimen Kelang dengan memberi peruntukan untuk menaik taraf, kemudahan jalan dan lain-lain fasiliti bagi Parlimen Kelang. Ini telah memberikan suntikan yang positif kepada pembangunan ekonomi negara secara khususnya bagi negeri Selangor. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian terhadap konsep madani yang diutarakan oleh Kerajaan Perpaduan. Malaysia Madani merupakan suatu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan maklum balas rakyat. Saya menyokong penuh konsep ini, namun pelaksanaannya semakin pudar dan semakin menjauhi daripada realiti sebenar. Adakah bajet 2025 merupakan refleksi madani? Kita masih mengekalkan bajet berasaskan kaum dan agama. Saya masih menyokong konsep ini, memandangkan setiap masyarakat perlu diberi perhatian yang berbeza berdasarkan dengan status sosioekonomi masing-masing. Tetapi bukanlah ia sepatutnya diagihkan secara seimbang dan saksama. Dalam bajet 2025, masyarakat Bumiputera telah diperuntukkan lebih 1 bilion, JAKIM menerima peruntukan lebih daripada 2 bilion ringgit, masyarakat orang asli menerima hampir RM350 juta, masyarakat India hanya menerima 100 juta peruntukan di bawah mitra dan 30 juta di bawah program pinjaman tekun. Apa yang lebih menjadikan adalah masyarakat Cina yang mendapat lebih kurang 78 juta sahaja. Keadaan ini menunjukkan sedikit ketidakseimbangan dan saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi perhatian khusus dalam agihan sumber hasil bumi Malaysia dengan lebih saksama, iaitu juga akan memberi makna yang mendalam bagi teras ke-6 iaitu Ehsan. Tuan Yang di-Pertua, madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Namun saya berpendapat bajet 2025 tidak mengambil kira sebarang cadangan atau hasrat masyarakat, terutamanya masyarakat India. Pelbagai wacana telah digunakan untuk memberikan input bajet bagi masyarakat India daripada pelbagai pemimpin masyarakat. Antaranya ialah bajet untuk mitra. Adakah adil kerajaan mengekalkan peruntukan 1 juta kepada mitra selama 9 tahun tanpa sebarang peringkatan? Populasi dan kehendak serta keperluan masyarakat India kian meningkat, tetapi peruntukan untuk pembangunan sosioekonomi India dikekalkan atau menjadi stagnan dengan izin. Semasa dialog bajet 2025, keseluruhannya masyarakat India meminta supaya peruntukan mitra dinaikkan kepada RM300 juta. Maka kenaikan sehingga RM300 juta adalah sangat adil
dengan mengambil kira ketiadaan kenaikan selama 9 tahun. Sama juga keadaan bagi peruntukan tekun nasional. Masyarakat India hanya diperuntukkan RM30 juta. Ini pun sudah 9 tahun. Saya yakin lebih ramai usahawan India yang menunggu giliran mereka untuk mendapatkan pembiayaan tekun. Masyarakat India telah menyuarakan supaya peruntukan ini dinaikkan kepada RM100 juta. Mohon diberi perhatian terhadap perkara ini. Dalam ucapan belanjawan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memetik terukural yang berbunyi, Urupasiyum Ovapinium Serupagiyum Serah Tilbade Nada, yang bermaksud adalah untuk membangun sebuah negara yang bukan saja komited mengangkat martabat kehidupan rakyat yang miskin dan daif, bahkan untuk membasmi wabak penyakit dan musuh yang membinasakan. Maka keadilan untuk semua rakyat patut dibela secara sama rata. Susulan itu, saya juga harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjelaskan data berkenaan bilangan masyarakat yang diangkat daripada garis kemiskinan pada tahun ini, khususnya di antara masyarakat India yang dikatakan sebagai bangsa yang paling mengalami isu kemiskinan di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, peruntukan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina juga harus diteluti semula. Sememangnya peruntukan ini dimasukkan dalam peruntukan untuk membaik pulih sekolah-sekolah. Namun saya berpendapat satu jumlah peruntukan dikhususkan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan seperti mana yang diperhatikan sebelum ini, memandangkan kebanyakan sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini adalah sekolah bantuan modal. Saya cadangkan supaya RM250 juta diperuntukkan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan bagi membaik pulih kemudahan sekolah-sekolah ini, termasuk untuk tujuan pemindahan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil yang telah dikenal pasti bagi kesinambungan pembelajaran yang lebih mudah untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, saya juga ingin mengetengahkan cadangan untuk kerajaan mengusahakan program beasiswa khas bagi pelajar-pelajar India di peringkat pengajian tinggi dengan sebanyak RM200 juta. Peruntukan juga perlu dinaikkan bagi meningkatkan kuota kemasukan pelajar-pelajar India, Cina dan lain-lain ke Universiti Awam Malaysia. Apabila pelajar-pelajar ini tamat pengajian di peringkat STPM atau matrikulasi atau diploma atau asasi, mereka seringkali gagal memasuki universiti awam kerana ketidakcukupan kuota bagi sesetengah bidang pengajian. Perkara ini juga telah diutarakan sebagai cadangan sejak beberapa tahun yang lalu tetapi tidak pernah diambil perhatian. Saya akui mungkin kerajaan akan menjawab supaya masyarakat India dan Cina maupun yang lain-lain supaya tidak hanya bergantung atau menumpukan perhatian kepada bajet khusus atau masyarakat, malah harus mengambil bahagian dalam peruntukan yang telah disediakan secara keseluruhan. Tetapi saya ingin bertanya kepada semua pihak, adakah begitu mudah untuk seorang yang bukan Bumiputera untuk memohon geran atau pinjaman atau mengambil bahagian dalam perolehan kerajaan? Projek-projek kerajaan atau bantuan yang disediakan melalui mainstream initiative. Sebagai contoh, kerajaan telah membangunkan program pembangunan vendor atau vendor development program. Satu usaha yang baik, tetapi mengapakah program ini hanya untuk disediakan masyarakat Bumiputera saja? Kenapa tidak melibatkan masyarakat lain? Sama juga kepada program-program pembangunan atau pendaftaran kontraktor G1 hingga G4. Bagi projek kerajaan yang hanya dibuka untuk masyarakat Bumiputera sahaja, tidak juga disediakan untuk masyarakat lain. Masyarakat India sejak beberapa tahun yang lalu, semasa dialog bajet pernah mengutarakan cadangan supaya kerajaan menyediakan kemudahan pinjaman modal bagi membeli amanah saham khususnya untuk kaum India. Seperti mana yang terdapat untuk masyarakat Bumiputera. Supaya lebih ramai masyarakat India dapat memiliki saham yang seterusnya akan meningkatkan ekuiti kaum India. Namun, inisiatif ini tidak pernah wujud pada mana-mana bajet. Walaupun pernah dinyatakan oleh beberapa kali oleh Perdana Menteri yang sebelum ini. Kita perlu akui bahawa terdapat banyak inisiatif dan peluang dalam bajet 2025 kepada semua masyarakat. Tetapi adakah inisiatif atau peruntukan umum ini sampai kepada semua lapisan masyarakat? Terdapat polisi-polisi dalaman yang berteraskan kaum atau agama yang menjadikan kekangan untuk semua masyarakat Malaysia menikmati bajet ini. Perkara ini harus diperbetulkan. Tuan Yang di-Pertua, saya tidak berhasrat untuk membandingkan kemudahan yang dinikmati oleh mana-mana kaum, tetapi saya memohon supaya kerajaan berlaku saksama
dalam mengagihkan kekayaan negara. Saya sokong segala inisiatif untuk masyarakat Bumiputera. Namun saya juga meminta kerajaan untuk menyediakan inisiatif-inisiatif yang seumpama kepada masyarakat lain. Umpamanya, kerajaan memiliki 10 biji guli. Saya tidak meminta kerajaan agihkan guli itu sama banyak, iaitu 3 biji setiap masyarakat atau 7 biji guli kepada satu golongan masyarakat dan 3 lagi kepada lain. Matematik saya adalah agihkan 4 biji guli kepada masyarakat Bumiputera, 3 biji guli kepada masyarakat Cina, 2 biji guli kepada masyarakat India dan 1 biji kepada yang lain-lain. Masyarakat India semakin tenat, seolah-olah kita telah kehilangan kaki. Jangan meminta kami lari bersama-sama dengan mereka yang hanya bercedera parah atau kehilangan tangan. Keperluan adalah berbeza-beza. Pastikan masyarakat India yang telah kehilangan kaki diberi kaki palsu. Yang cedera parah dirawat terlebih dahulu sebelum meminta semua berlari daripada garisan permulaan yang sama. Inilah saksama yang saya hasratkan. Cadangan saya adalah sekurang-kurangnya sebanyak RM600 juta boleh diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat India. Bukan saja melalui mitra, tapi daripada program-program pembangunan sosio-ekonomi melalui inisiatif-inisiatif tambahan. Jumlah sebanyak 600 juta yang saya cadangkan ini hanya lebih kurang 0.14% daripada bajet keseluruhan atau 0.8% saja daripada jumlah peruntukan pembangunan. Ini menunjukkan kerajaan kita hanya memerlukan sedikit lagi kehendak politik untuk membantu pengundi India yang telah menjahirkan sokongannya kepada perpaduan kita pada hari ini. Selain itu, saya ingin menyentuh sedikit sebanyak tentang keperluan-keperluan penduduk Kelang. Seperti yang sedia diketuai oleh ahli-ahli yang berhormat, Bandaraya Kelang menjadi antara penyumbang ekonomi yang terkuat bagi kerajaan negeri maupun persekutuan. Maka kepentingan yang diberi untuk pembangunan menaik taraf Bandaraya Kelang juga diselaraskan dengan sumbangan ekonominya. Dalam ucapan Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara ke-231 di bawah ikhtiar 46, pengangkutan awam menyatakan bahawa sebanyak 2.8 bilion ringgit disediakan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan dan untuk jalan negeri pula. Sebanyak 5.5 bilion dana maris disediakan. Ini adalah suatu langkah yang saya sambut baik dan halu-halukan. Walau bagaimanapun, permasalahannya bukan dari segi peruntukan tapi dari segi pengagihan peruntukan. Saya ingin memohon pencerahan daripada pihak yang berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan mengenai pecahan peruntukan yang akan dibelanjakan untuk menaik taraf jalan raya di Kelang dan menampung pergerakan kenderaan yang begitu banyak, berat, sering mengalami kerosakan jalan raya di Kelang. Pihak kementerian juga harus memastikan bahawa peruntukan untuk menaik taraf jalan raya di Bandaraya Kelang dipertingkatkan berbanding dengan tahun lepas. Memandangkan insiden kerosakan jalan raya semakin meningkat, pada masa yang sama saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjahirkan penghargaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke atas persetujuan untuk membina dan menaik taraf jalan lingkaran Pulau Indah dan Pelabuhan Utara Kelang Selangor dengan kos 107 juta. Dalam pada itu yang dipertua, disebabkan masa saya singkat, bagi sedikit saja berkenaan tentang perbelanjaan yang telah dinyatakan dalam bajet 2025 berkenaan tentang tebatan banjir. Projek-projek tebatan banjir yang telah diumumkan bagi Selangor, khasnya Lembah Kelang. Yang apa yang saya difahamkan pada 2 tahun berturut-turutnya ada pengumuman, tapi tiada pergerakan di bawah. Kita tak nampak projek itu telah diselenggara ataupun telah dimulakan. Tuan Yang Dipertua, sekiranya hanya kita umum, tanpa pelaksanaan, tanpa sebarang kemajuan, adalah ia seperti menipu rakyat. Saya harap sebarang pengumuman dalam bajet 2025, khasnya projek-projek berkenaan yang mendekat dengan rakyat seperti tebatan banjir dan juga jalan raya dan juga hospital dan sebagainya, harap segera disiapkan dan juga dimulakan. Tuan Yang Dipertua, akhir kata, dengan izin Tuan Yang Dipertua, saya ingin membangkitkan isu luar daripada konteks Belanjawan 25, iaitu ini adalah berkaitan dengan isu anjing bernama Kopi yang dia telah tembak mati oleh semasa operasi penangkapan dan pelupusan anjing yang tidak ada tuan, yang dijalankan oleh Majlis Daerah Besut pada 6 Oktober lepas. Tindakan sebegini tidak mengambil
Kira sentimen masyarakat awam harus dikawal dan pihak penguatkuasa yang terlibat harus diarahkan untuk bertindak dengan lebih beretika. Gulung, last. Saya faham bahawa operasi ini dibuat berdasarkan undang-undang, namun mereka perlukan latihan. Kembali ke Belanjawan 2025, kesimpulan saya secara peribadi bangga dan kagum akan segala pencapaian dan kemajuan yang telah dicapai dari segi pentadbiran dan makroekonomi oleh Kerajaan Madani ini sejak mengambil alih kepimpinan di Putrajaya. Walau bagaimanapun terdapat sedikit sebarang penambahbaikan yang perlu diteliti oleh kita untuk terus mara ke hadapan sebagai suatu kerajaan yang lebih kompeten dan adil. Sekian, terima kasih. Terbaik, itu dia yang saya katakan, standard perbahasan yang begitu mantap, begitu padu sahabat semua. Bukan hanya mencarut mengarut seperti ahli parlimen PAS, MP Arau dan mereka yang lain. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.